Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula pada tahun ini, sambutan awal tahun Hijrah akan mula disebut sebagai sambutan Ilal Hijrah 1445. Ilal Hijrah bermaksud menuju kepada penghijrahan. Penghijrahan untuk memperolehi kejayaan dan kehidupan yang lebih baik. Kata-kata sambutan mengalu-ngalukan kedatangan tahun baru Hijrah dengan semangat mengajak umat Islam sentiasa istiqamah dalam mengubah diri kepada yang lebih baik dari tahun ke tahun. Sehubungan itu, majlis sambutan awal tahun Hijrah 1445 akan diadakan di Masjid Surah dan Balai Ibadat seluruh negara pada hari Selasa malam Rabu, iaitu 1 Muharram 1445 Hijrah bersamaan 18 Julai 2023 Masihi bermula pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jamiah Asri Hassanal Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid RPN Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong, Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengan tema Ugama Dipelihara, Negara Sejahtera, antara pengisian utama majlis termasuk bacaan doa akhir tahun Hijrah dan doa awal tahun Hijrah. Majlis sambutan Ilal Hijrah 1445 dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Penerapan nilai-nilai kebrunaian menjadi tanggungjawab dan kewajipan yang perlu dipikul dan ditanai oleh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Ia sebagai calak identiti dan jati diri rakyat Brunei yang mesra dengan ramah, bersopan santun, berbudi pekerti dan tidak camah mata dalam menjaga kemaslahatan rakyat dan penduduk di negara ini. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ia termasuk menyumbangkan khidmat bakti untuk mempertahankan kedaulatan, kesejahteraan, keharmonian, pembangunan dan keamanan negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menekankan perkara tersebut pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-38. Dan penduduk negara ini juga adalah wajar bagi kita semua untuk memainkan peranan untuk menyokong dan menjayakan dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, yang memberikan maksud betapa pentingnya untuk rakyat dan penduduk di negara ini berganding bahu dengan pemimpin negara untuk memajukan dan mencapai hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang lebih maju menjelang 2035. 860 penerima sijil taraf kerakyatan mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Orang pegawai dan kakitangan di Kementerian Pendidikan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pengurniaan pingat kerja lama ini merupakan satu dorongan motivasi dan penyuntik semangat kepada warga kementerian untuk memberikan kualiti kerja yang bermutu tinggi dan mencapai prestasi yang cemerlang secara berterusan. Majlis dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan. Sementara itu, 12 warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Majlis berlangsung di Dewan Digadong, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis antaranya bertujuan untuk memberi penghargaan kepada warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan atas jasa bakti mereka kepada raja dan kerajaan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Perkembangan status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA tahun lalu antara yang dibincangkan pada mesyuarat AIPA Caucus ke-14 di Kepulauan Phuket, Vietnam. Mesyuarat dipengerusikan oleh National Assembly Republik Sosialis Vietnam. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh rombongan Majlis Mesyuarat Negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Pehen Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan, bin Begawan Pehen Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof. Mesyuarat dihadiri oleh 9 buah negara ahli AIPA. Beberapa pelaksanaan inisiatif turut dikongsikan pada mesyuarat tersebut termasuk penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains KRIATS dan Brunei Innovation Lab. Mesyuarat diakhiri dengan penandatanganan laporan yang diluluskan oleh kesemua ahli anggota AIPA. Semasa sesi penutupan, Yang Berhormat juga menyampaikan ucapan penerimaan bagi mengambil alih kepengurusian untuk menghoskan mesyuarat AIPA Caucus kali ke-15 tahun hadapan. Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling dan Kod Etika Kaunseling dilancarkan kemarin. Buku tersebut adalah terbitan Jabatan Perkhidmatan Awam. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling merupakan inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menjadi sumber rujukan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan serta warga perkhidmatan awam mengenai perkhidmatan kaunseling dalam perkhidmatan awam. Sementara Kod Etika Kaunseling diharapkan menjamin kebajikan dan kesejahteraan pegawai kaunselor serta klien bagi meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kaunseling di samping memperjelaskan hak dan obligasi pegawai kaunselor serta klien. Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Potensi Belia Islam dianjurkan oleh negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras projek kerjasama potensi belia Islam MABIMS. Ia memfokuskan dua petunjuk prestasi utama atau KPI yang perlu dicapai, iaitu membentuk kerangka program potensi belia MABIMS dan pertemuan khas serantau dan antarabangsa belia MABIMS dalam 1 tahun. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Negara Brunei Darussalam. Dalam ucapannya, Awang Haji Muhammad Rosli berkata, persetujuan kerangka program potensi belia MABIMS akan dicapai bagi tujuan dilaksanakan dan dijadikan garis panduan dan rujukan pelaksanaan program di bawah fokus strategik potensi belia MABIMS. Mesyuarat dihadiri oleh delegasi daripada Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Potensi belia Islam MABIMS merupakan satu fokus strategik yang diamanahkan kepada negara Brunei Darussalam dalam rancangan strategik MABIMS 2021-2025. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Pusat Rangkaian Pekerjaan dan Latihan UBD Connect dengan sokongan Pejabat Perhubungan dan Kemajuan Alumni OARA menganjurkan Pesta Kerjaya UBD 2023. Pelancaran pesta diadakan di Dewan Chancellor UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Bertemakan Find Your Niche, Pesta Kerja UBD dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 14 Julai ini bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang.
Hari Jumaat, pesta ditutup pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Juga hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Universiti Brunei Darussalam UBD menjadi johan dalam pertandingan tarian Brunei asli kali pertama antara institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam. Pertandingan tersebut diungkayahkan bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berlangsung di Pusat Kesenian Pro Chancellor UBD. Penyampaian hadiah berupa wang tunai, piala dan sijil disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Naib Johan disandang oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan memenangi tempat ketiga. 7 buah institusi pengajian tinggi menyertainya termasuk Politeknik Brunei, IBT Kampus Business, IBT Kampus Sultan Saiful Rijal dan College International Graduate Studies. Ke arah memberi latihan kepada penduduk tempatan bagi memenuhi permintaan syarikat-syarikat yang beroperasi di negara Brunei Darussalam khususnya termasuk dari Republik Rakyat China, Sime Voctech dan Go Study Global Education menandatangani satu memorandum perjanjian. Menandatangani bagi pihak Sime Voctech Awang Alias bin Haji Abu Bakar, pengarah Sime Voctech, manakala Go Study Global Education ditandatangani oleh pengurus am UCI. Kerjasama yang dijalin merangkumi perkongsian kepekaran dan menyediakan bantuan sumber pengajaran mengenai pembinaan kapasiti dan aktiviti pendidikan serta latihan inovatif yang lain. Majlis berlangsung di Sime Voctech di Gadong. Sidang media Majlis Pelancaran dan Apresiasi Penerbitan Buku Junjung Kasih Kedua Legasi Bersemi di Bumi Temasek Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama penuntut-penuntut Asrama Kerajaan Brunei Singapura AKBS diadakan kemarin. Sidang media berlangsung di Galeri Sejarah Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Majlis pelancarannya akan berlangsung pada 23 Julai 2023 di Kompleks Sukan Jerudong. Penerbitan buku tersebut adalah salah satu matlamat utama Pusat Sejarah Brunei sebagai pusat kecemerlangan sejarah dan Kesultanan Brunei dalam mengembangkan kerjasama dan mempelbagai penerbitan. Buku berkenaan adalah jilid kedua yang berkesinambungan daripada buku Junjung Kasih, Sumbangan Penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura 1950 hingga 1982 yang diterbitkan pada tahun 2019. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah ceramah mengadakan halaqah bimbingan Dai kali ke-65. Acara diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. 150 peserta menghadiri halaqah bimbingan tersebut yang bertujuan menyelaraskan isi kandungan ceramah agar isu atau tajuk yang disampaikan oleh para penceramah konsisten dan sentiasa relevan dengan peredaran masa dan zaman. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Acara seumpamanya dihasratkan dapat memberi ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran berkaitan dengan sambutan Hilal tahun Hijrah 1445.